Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel YouTube hari ini Isnin Poligami. Hai, apa khabar semua? Okey, untuk hari ini Kak Yani akan kongsikan tips bagaimana mengawal cemburu. Ramai orang tanya kan soalan-soalan macam ni kan, macam mana nak kawal cemburu, macam mana nak kawal cemburu, macam mana nak kawal cemburu. Ni yang dok tanya tu kat mana? Dekat Messenger depa tanya, dekat WhatsApp depa tanya, dekat komen open comment tu depa tanya, kat mana-mana depa tanya. So, macam lah Kak ni terror sangat. Actually Kak ni pun bila dengan madu-madu lagi aku pun kadang tercemburu juga. Okay. So soalannya, jawapannya, tips. Bagaimana nak mengawal cemburu? Pertama, sebenarnya Kak ni ambil semua tips-tips ni daripada tulisan Kak ni pada 14 Ogos. Kak ni dah tulis dan sekarang Kak ni video kan. Supaya sama-sama lah kita dapat manfaat kan. Quote lah, koma, tulis malas baca. Dengarlah video. Okay. Pertama, jangan ambil tahu apa yang berlaku pada madu dan suami di belakang kita. Jangan ambil tahu, okey? Hadap je apa yang ada kat depan tu. Contohnya apa? Contohnya bila kita terserempak dengan suami dan madu di shopping complex. Kadang-kadang sebab rumah dekat-dekat kan, bila giliran kita, kita tak ambil tahu sangat. Kalau kat ini memang kita tak ambil tahu, tiba-tiba terserempak suami dengan madu pergi beli barang. Tak payahlah korang nak tanya, beli barang kat mana, apa yang barang yang korang beli, korang pergi pukul berapa, tak payah nak beritahu. Dia pergi, dia keluar, dah lah. Nampak suami keluar makan, duduk berdua dekat, atau dengan anak-anak dia apa semua kan, duduk dekat meja makan, dia pun makan, dah lah. Hadap je apa yang kat depan. Lepas tu kalau rasa sedih, kalau rasa buatlah istighfar ke apa ke, dan lupakan. Hadap apa yang saja ada di depan. Okey, yang kedua, jangan korek cerita atau berita tentang madu sama ada melalui media sosial atau perseorangan atau depan-depan. Jangan korek lah. Jangan pergi the FB dia, jangan pergi IG dia, jangan pergi Twitter dia ke whatever lah. Jangan. Okay, sekejap nanti korang yang sakit hati. Dan jangan tanya jiran tetangga dia. Jangan tanya kawan-kawan dia. Jangan tanya sahabat handai dia. Atau sahabat di alam maya sekalipun. Jangan tanya. Sekejap korang yang sakit hati. Okay, dan seterusnya kalau jumpa depan-depan, jangan tanya, abang balik pukul berapa malam tadi meeting? Jangan tanya. Okay, jangan tanya semua tu. Jangan korek. Nombor 3, bila berjumpa berdepan antara satu sama lain, jangan cerita hal suami. Jangan cakap, nak tahu tak abang tu kan tok-tek. Jangan. Jangan cakap perasaan. Saya rasa perasaan saya sedih lah bila abang buat macam tu. Jangan. Okay. Berhenti daripada bercakap pasal perasaan. Jangan cakap hal penggiliran. Saya rasa abang ni tak adil waktu giliran saya. Tak boleh cakap. Melainkan, bila nak cakap semua ni, melainkan korang memang dah sehati sejiwa. Apa yang korang cakap tu, kata orang, dia cakap kita faham, kita cakap dia faham. Gaduh dah banyak kali. Biasanya yang saling faham memahami ni bila dah gaduh banyak kali, faham lah. Dia bila cakap tu dah tahu dah memang pattern dia akan cakap macam ni punya. Lantak lah kau nak cakap-cakap lah, aku dah sadar dah. Okay, so dah tahap tu dan bolehlah bercerita. Apa yang kita nak ceritakan? Masa ni lah pun TikTok ni nak berjalan. Okay, apa yang korang nak cerita? Apa yang korang nak cerita adalah hal-hal yang berkaitan semasa. Apa hal berkaitan semasa? Malam tadi kan hujan lebat, pokok belakang rumah tumbang. Oh ya ke? Okay. Ataupun cerita pasal anak. Dia ni kadang-kadang kalau kat rumah nak tidur tu kan, mula nak kena minum Milo ais. Cerita pasal anak-anak, cerita pasal benda lain. Okay. Tapi kalau Kak ni suka cakap pasal baju, tudung, resepi, makanan, masakan. Tapi jangan cerita pasal makanan kegemaran abang, baju kesukaan abang, menu kegemaran yang abang nak suka makan. Jangan sibuk sangat cakap pasal benda-benda hal suami ni sebab dia akan mengguris perasaan madu. Okay. Dan okey, contoh Kak ni bagi contoh kat sini Kak tulis. Biasanya jumpa berdepan, senyum elok je, angguk-angguk dan terima apa je yang kita bualkan. Nanti bila balik rumah, mulalah masing-masing fikir semula semua data yang telah dikongsikan. Okey. Masa tu, nafsu mula membuat-buat marah. Syaitan pula duk cocok tak berhenti. Okey. Sebab itulah dalam banyak keadaan madu-madu bergaduh lepas mereka berjumpa. Masa jumpa elok je. Lepas tu baru rasa iri hati dan hasad dengki. Okey, Kak ini bagi lagi contoh dalam tulisan ni. Antara kisah biasa tapi kemudian yang jadi luar biasa tu, luar biasa gaduhnya tu adalah
Contoh. Madu ni cakap, Amboi, handsome-nya rambut dia ni. Dia tengoklah kat anak tu kan. Amboi, handsome-nya rambut dia ni. Ni rambut pacak-pacak ni, fashion baru ni. Kan. Lepas tu, yang si Madu ni pun jawab lah. Madu satu lagi jawab. Ni pak dia lah ni. Pak dia lah yang bawa dia ni senyap-senyap bawa pergi salon. Bawa pergi salon. Kan. Kita ni tengok, salon. Pak dia. Mula dalam hati kita kata apa? Dalam hati kita terus kata, suami aku ni bukan main lagi. Dengan anak sana, dia bawa pergi gunting rambut. Dia bawa pergi salon pula tu. Dengan anak aku, tak payah kata gunting rambut. Tak payah kata nak pacak-pacak ke apa. Pergi gunting rambut pun tak pernah. Pergi beli jajan 20 sen pun tak pernah. Mula kita nak komplain macam-macam kan? Lepas tu, untuk orang yang jenis suka berdepan ni, suka bincang serang depan-depan ni, saat suami balik dia pun tanya, abang, amboi abang kan kalau dengan suami dengan Madu saya sana tu tok. Mula dia cakap macam-macam. Itu satulah. Tapi ada satu lagi yang jenis yang memendam. Yang mendam dia akan cakap, tak apalah. Adalah kan. Yelah, yang sana tu dia lebih sayang. Anak sana tu baik-baik, handsome, cantik-cantik. Anak sini ni tak apa. Mama ada. Okay, insyaAllah. Selagi Mama hidup, Mama akan pastikan rambut abang sentiasa terpotong dan terjaga rapi. Lebih elok daripada anak sana. Tengok drama dia. Okay. So, bila dah jadi macam ni, kan, dia mulalah tuduhan demi tuduhan. Dia ending dia akan cakap, abang sayang anak sana, abang lebihkan keluarga kat sana, abang tak adil. Panjanglah dia punya perbahasan dia tu. Sebab tu kena berhati-hati dalam percakapan. Okey. Yang keempat, kalau dah tercemburu, apa nak jadi kalau dah tercemburu, secara tak sengaja. Kak ini sukalah menulis ni secara tak sengaja. Sebab apa? Mana ada orang sengaja-sengaja nak cemburukan diri dia. Korang ingat kalau dah masuk dalam kolam cemburu tu senang ke nak keluar? Susah. Jadi kalau dah tercemburu apa nak buat? Pastikan cepat-cepat sandarkan rasa itu kepada Allah. Istighfarlah dengan rasa rendah diri pada Allah. Mohon bantuan Allah sungguh-sungguh dalam bab ni. Fahamilah, apabila cemburu berlaku sekiranya tidak dikawal, ia boleh mendatangkan marah dan dendam yang berpanjangan. So, bila korang marah, bila korang dah cemburu, istighfar. Istighfar tu betul-betul punya istighfar lah. Kalau kat ini tu kadang-kadang tak cukup kan, kena bangun tengah malam, kena ngaji ke, istighfar, ya Allah, bantu aku ya Allah. Allah, kau saja yang faham apa yang ada dalam hati aku. Aku pun kadang-kadang tak faham apa yang ada dalam hati aku. Kau bantulah aku. Gitu. Okay, adukan semua kepada Allah. Istighfar sungguh-sungguh. Fahami kita hamba Allah. Selayaknya kita diuji. Selayaknya memang kita harus terima segalanya. Okay. Dan nombor 5. Panjang kan. Anggap sahaja kelebihan yang Madu dapat itu sebagai satu bentuk rezeki yang Allah nak bagi pada Madu. Nanti jangan risau, pasti ada rezeki yang untuk kita tu. Yakin benda ni, yakin akan datang ada rezeki untuk kita. Okay. Yang keenam, sekiranya rasa cemburu telah berjaya dikawal, diri telah tenang, tidak marah-marah, tanyalah dengan suami pelan-pelan. Pastikan emosi suami juga berada dalam keadaan elok dan stabil. Jangan masa suami tengah serabut, sedang sakit. Kadang-kadang ada suami tu darah tinggi naik macam gitu kan. Masa tu lah korang macam-macam benda korang nak tanya. Kan? Masa suami tengah stres, sibuk nak tanya. Memang cari naas lah waktu ni. Tanyalah, abang betul ke abang bawa anak Madu tu pergi salon untuk potong rambut? Kalau betul, nanti abang bawalah anak kita ni juga. Dia pun teringin nak macam rambut fashion anak sana tu. Cakap elok-elok, suami pun orang biasa juga macam kita kan. Suami yang baik adalah suami yang akan sentiasa berusaha, berlaku semampunya untuk adil. Biasanya suami ada hujah dan sebabnya yang tersendiri untuk menyantuni Madu atau anak-anak Madu dengan kadar begitu. Isteri yang baik adalah isteri yang bersedia belajar, menerima, faham akan keperluan suami dalam melengkapi keperluan isteri belah sana. Gitu. Okey, nombor 7. Panjanglah. 7. Menerima dengan lapang dada.
Cara suami meraikan. Setiap isteri berbeza caranya. Barangkali ada isteri yang perlu dibawa keluar ke taman permainan atau nikmati segelas teh tarik. Kan memang ada setengah yang macam tu kan. Dia duduk dengan suami dia, minum teh tarik, makan roti canai, kedai mamak hujung minggu kan. Ada pula isteri yang cukup puas bila suaminya duduk sebelah dia tengok movie lama-lama. Kan ada yang suka suami dia duduk sebelah dia mendalami ilmu, tengok video ilmu, baca kisah-kisah Nabi, betulkan tajwid. Ada setengah isteri yang macam tu. So, raikan perbezaan pendapat kalian. Jangan demand benda yang sama. Mentang-mentang suami suka tengok, suami dia tengok movie dengan yang sana, kita sibuk nak suruh suami bawa kita tengok movie yang sama. Dah suami tu terkulat kena bawa kena pergi 2 kali tengok movie yang sama kan. Kesian lah. Ataupun kalau dia dah makan roti canai sekeping dengan yang sana, sat lagi kan dia kena balik bawa pula orang ini pergi makan sekali lagi roti canai kepingan yang kedua. Tak kepenat suami tu. So untuk sahabat-sahabat yang rasa memang ada poin-poin baru yang nak ditambahkan, ini sangat alu-alukan. Okey, so itu saja buat masa ni 7 tips bagaimana mengawal cemburu. Okey, dan bagaimana cemburu itu boleh berlaku. Okey, ada yang tanya, Kak Yani perlu ke salah ke saya ni kalau ada rasa cemburu? Tak salah dik, cemburu tu tak salah. Kalau kalau kau tak ada rasa cemburu tu kau tak normal. Cuma bagaimana kita nak mengawal tu yang sangat penting. Okey, itu saja dari Kak Yani. Terima kasih kerana anda menonton. Jangan lupa subscribe dan tekan loceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.